Ni kita masuk subtopik yang baru untuk bab 6 iaitu pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey. So untuk ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 195. Okey, buku teks muka surat 195. Okey, so sebelum kita go through tajuk ini, kita lihat dahulu apakah kriteria kejayaan untuk tajuk ini. So, kita ada 3 kriteria kejayaan. Okey, yang pertama, cikgu harap kamu dapat di akhir pembelajaran nanti, kamu dapat menyatakan, okey, kamu dapat menyatakan maksud kecekapan tenaga. Okay, kamu boleh menyatakan maksud kecekapan tenaga. Kamu boleh menghitung. Menghitung tu maknanya kamu mengira lah kuasa, arus dan tenaga elektrik sekurang-kurangnya bagi 2 peralatan elektrik. Okey. Yang ketiga, kamu dapat menghitung sekurang-kurangnya 1 soalan berkaitan kos penggunaan tenaga elektrik. So, hari ini cikgu akan terang. Sambil-sambil tu kita bukanlah terang tapi kita lebih kepada perbincangan. Cikgu tanya, kamu jawab, kamu bagi idea, okey. Kemudian kita akan ada quiz dalam bentuk Kahoot dan juga latihan pentaksiran PBD. Alright, so kita lihat dahulu gambar ini. Okey, apa gambar ni? So kalau cuba kita tengok, gambar foto 6.15 ini menunjukkan mentol elektrik yang dipasang pada bekalan elektrik 240 volt dan dia akan menyala dengan normal. So kuasa bagi setiap mentol dia dah label lah. Contoh yang pertama ini kuasa dia adalah 10 watt. Mentol yang kedua kuasa dia adalah 20 watt. Mentol yang ketiga kuasa dia adalah 100 watt. Dan yang keempat, kuasa dia adalah 100 watt juga. Okey. Tapi awak perasan tak? Dia punya tenaga elektrik sama 240. Tapi dia punya kuasa berbeza-beza. Kan? Tapi kenapa? Walaupun macam tu, tenaga kecerahan dia pun berbeza-beza. So kamu rasakan antara 1, 2, 3, 4 ni mentol mana yang mempunyai kecekapan tenaga paling tinggi? Siapa boleh nyatakan ataupun bagi idea? Okey, mentol mana yang mempunyai kecekapan paling tinggi kelas? Mentol pertama. Mentol pertama, mentol kedua. Okey. Simpan dulu jawapan itu. Okey, simpan dulu jawapan tu, kita akan lihat kemudian. Alright. Okey, ada yang kata mentol pertama, ada yang kata mentol kedua. Okey. Saifullah Okey, hai Saifullah. Saifullah ataupun Saiful. Hari ni kita nak tengok tajuk pengiraan kos penggunaan elektrik. So, kamu boleh rujuk muka surat 195 Okey. Alright. So kita nak tengok apa itu kecekapan tenaga. Sebelum kita nak jawab soalan tadi tu, kita nak jelaskan jawapan yang kawan kamu bagi tadi tu, kita nak tengok dulu maksud kecekapan tenaga. Okey, kecekapan tenaga ni dia adalah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Okey, jadi kita akan lihat, tenaga dia punya formula. Okey, ini adalah formula bagi pengiraan kecekapan tenaga. Okey, iaitu tenaga output yang berfaedah kita bahagikan dengan tenaga input yang dibekalkan dan kita darab dengan 100%. Jadi kalau kita nak tengok contoh pengiraan, macam ni lah. Okey, so contoh pengiraan dia kata gambar foto 6.16 ni adalah sebiji mentol filament yang menyala. Jadi berapa kecekapan tenaga
bagi mentol tersebut. Okey, berapa kecekapan tenaga bagi mentol tersebut? So kalau kita lihat kat sini dia kata tenaga elektrik yang dibekalkan adalah 100 joule. Okey, tenaga elektrik yang dibekalkan tu adalah 100 joule. Jadi 100 joule itu adalah tenaga elektrik input. Manakala tenaga output, okey, tenaga output hanyalah berapa tu? 8 joule tenaga output sahaja dalam bentuk cahaya. Manakala lagi 92 tenaga output tu dibazirkan ataupun kita kata tidak berfaedah. So dia dibazirkan dalam bentuk apa? Dia dibazirkan dalam bentuk tenaga haba yang dibebaskan ke persekitaran. So sebenarnya kan lampu filamen ni kalau kamu berada dekat dengan dia, dia macam dia tak adalah terang mana, tetapi dia macam panas. Okey, panas tu disebabkan oleh tenaga output yang tak ditukar kepada bentuk tenaga cahaya, tapi ditukar kepada bentuk tenaga haba. So kalau kita nak buat pengiraan, okey, kalau kita nak buat pengiraan bagi kecekapan tenaga untuk lampu berfilamen ni so kita guna pakai formula yang diberikan iaitu tenaga output yang berfaedah kita bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan dan kita darab dengan 100%. So kita dapati tenaga output yang berfaedah ni hanya 8. Okey, 8 joule. Manakala tenaga input yang dibekalkan adalah 100 joule. Okey, so kita darablah dengan 100% kan. So bila kita kira kecekapan tenaga bagi lampu berfilamen ni hanya 8% sahaja. Okey, hanya 8% sahaja. Okey, that's why dekat soalan cabaran minda ini, perasan tak yang ini? Okey, dia kata, adakah anda bersetuju bahawa penggunaan mentol berfilamen perlu diharamkan di Malaysia? Kamu setuju tak kalau kita tak nak guna mentol berfilamen dekat Malaysia ni? Pendapat kamu lah. Setuju. Okey, Raiha. Kenapa Raiha setuju? Sebab banyak tenaga dia dibazirkan. Yes, pandai pun Raiha. Okey, sebab hanya 8 joule je kan yang digunakan untuk tenaga cahaya. Jadi yang the rest tu kita dah bazir tenaga kita. Okey. So berbalik kepada persoalan tadi tu, mentol mana yang punya kecekapan paling tinggi. Jadi kalau kita tengok, okey, so cikgu fokus kepada yang pertama dengan yang kedua. Okey, so kalau kita lihat daripada kecekapan tenaga, kita dapati mentol yang pertama tu lebih cekap tenaga. Sebab apa lebih cekap tenaga? Sebab dia hanya menggunakan kuasa 10 watt berbanding dengan mentol yang kedua sebanyak 20 watt. Tapi dari segi kecerahan, kita dapati yang mana lebih cerah? Yang pertama kan? Yang pertama tu lebih cerah. Okey. Alright, so kita tengok. Ini antara beberapa contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Okey, so ini adalah buku teks kamu, muka surat 196. Okey, jadi dalam teknologi alat pencahayaan elektrik ni yang berkonsepkan kecekapan tenaga, kita boleh tengoklah dalam rajah yang cikgu share dengan kamu ni. So dekat sini ada 3 alat pencahayaan, iaitu yang pertama adalah lampu berfilamen. Okey, lampu berfilamen. Yang kedua, lampu jimat tenaga. Okey, iaitu compact fluorescent lamp. Dan yang ketiga adalah lampu LED. So lampu LED ni adalah teknologi alat pencahayaan tenaga yang terkini lah kalau kita kalau kamu ikutilah dia punya perkembangan. Kalau dulu-dulu memang kita guna lampu berfilamen. Okey, so ini adalah struktur binaan dia lah. Kamu boleh tengok lampu filamen macam ni, lampu jimat tenaga macam ni, lampu LED macam ni. So dari segi kecekapan tenaga, kalau kita tengok untuk lampu berfilamen ni kan, dia punya tenaga elektrik maksimum yang ditukar kepada tenaga cahaya hanya lebih kurang. Okey, lebih kurang 10%. Ni yang kita kira sebentar tadi 8% kan? Yang soalan contoh tadi tu 8%. So ni lebih kurang lah 10%. Sebab tu dia guna simbol
Macam ni. Bukan sama dengan tapi lebih kurang. Okey, manakala untuk lampu jimat tenaga, dia punya kecekapan tenaga adalah sebanyak 50%. Manakala lampu LED, kecekapan tenaga dia adalah 90%. Jadi lampu ataupun alat pencahayaan yang paling cekap tenaga adalah lampu LED. Sebab apa? Sebab tenaga elektrik maksimum yang ditukar kepada tenaga cahaya adalah 90%. Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey. So kan, macam mana kita nak kenal pasti peralatan elektrik yang cekap tenaga ni, kelas? Siapa tahu? Siapa yang tahu macam mana kita nak identify? Kan biasa kat rumah kita banyak kan peralatan elektrik. Lampu lah, kipas lah, aircon lah, peti sejuk lah, macam-macam lah. Macam mana kita nak identify yang mana satu cekap tenaga? Okey, cikgu nak cuba tanyalah. Okey, Aliana. Aliana, kalau kamu nak beli peralatan elektrik kan, Aliana boleh dengar suara cikgu ke? Senyap je. Diana Hidayati. Aliana ada tulis dekat chat cikgu. Oh, okey. Sorry. Cikgu tak baca dekat ruangan chat. Okey, boleh. Okey, Aliana. Tak apa. Aliana boleh je jawab guna dekat ruangan chat So, cikgu nak tanya Aliana. Biasanya kalau Aliana nak beli barang peralatan elektrik ataupun family Aliana nak beli peralatan elektrik, macam mana Aliana nak pilih? Aliana akan lihat apa? Ataupun penunjuk apa ke kriteria yang Aliana akan guna untuk Aliana pilih peralatan elektrik mana yang bagus ataupun yang cekap tenaga. Okay, selain Aliana, orang lain pun boleh bagi pendapat ni. Okey, macam Nora. Okey, Aliana dah respon. Saya pun tak tahu lah cikgu. Okey, Aliana pun tak tahu. Ada tak? Khair? Kalau Khair, macam mana Khair tengok Khair? Beli Pernah yang tak beli yang murah? bukan macam beli yang jangan cepat panas lah. Jangan cepat panas. Macam mana nak tahu jangan cepat panas? Dekat kedai elektrik tu kita tak boleh try lagi kan? Bolehlah try, just nak tengok dia berfungsi Ayah atau saya selalu tak. tengok. Raiha. Selalu tengok apa bilangan watt dia. Bilangan watt dia. Okay, good. Okay, biasanya kita akan pilih bilangan watt yang rendah lah kan? Betul tak? Betul? Okay, lagi? Bagus. Good. Satu tindakan yang bagus. Orang lain? Ataupun tak perasan pun. Entahlah cikgu, ayah saya beli peralatan elektrik tu, saya guna je lah. Ada juga yang macam tu. Betul tak? Siapa mengaku? Baik angkat tangan cepat. Tengok dah ada yang mengaku dah. Okey, tak apa. Ramai yang angkat tangan. Patutlah diam. Nanti habis kelas, bila mak dengan ayah nak beli peralatan elektrik, make sure tengok satu label ini. Okey, kamu kena tengok satu label ini. Apa label tu cikgu? Ni dia label cekap tenaga. Pernah nampak tak label ni kelas? Pernah. Pernah. Dekat TV, yes. Tengok TV kamu tu, berapa bintang tu? Kat sini ada. 1 bintang. Okey, ada yang kata 1 bintang. Okey, tak apa, 1 bintang pun okey. Alright.
Okey, so kebiasaannya dia tak adalah semua peralatan elektrik yang ada label cekap tenaga ni. Tetapi kebanyakan peralatan elektrik sekarang, yang sekarang lah cikgu, yang dulu-dulu pun tak ada. Yang sekarang ni dia ada satu label yang macam ni yang kamu tengok dekat paparan skrin kamu ni, iaitu kita panggil dia sebagai label cekap tenaga. Okay, label cekap tenaga yang mana dia diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga. So, ha, so apa yang ada dekat label tenaga ni? Jom kita tengok. So, yang pertama of course lah, yang paling obvious sekali, dia ada perkadaran tenaga, iaitu di antara 1 sampai 5 bintang. Okey. Dia ada 1 sampai 5 bintang. Kemudian dia mesti ada label jenis peralatan. Tapi cikgu rasa yang ini kamu tak perasan pun sangat. Jenis peralatan ni. Yang ni dekat sini ni. Sekejap, cikgu nak guna pen warna kuning. Warna kuning boleh nampak kot. Dekat sini ni, penyaman udara. Kamu tak perasan pun. Cikgu pun kadang-kadang tak perasan. Sebab apa kita nak tengok yang dekat situ? Sebab kita dah tahu dah peralatan elektrik apa yang kita nak beli kan. And then, dia mesti ada perkadaran tenaga. Okey, perkadaran tenaga pada peralatan, angka dalam perkadaran tenaga. So biasanya yang ini, yang 5 ni, yang tengah-tengah tu, biasa kita akan, cikgu besarkan sikit. Okey, so biasa dia akan based on berapa nilai bintang lah. Lagi banyak bintang, lagi baik lah kecekapan tenaga dia. Okey, alright. Kemudian dia mesti ada informasi jenama dan juga model. And then dia mesti ada penggunaan tenaga. Okey, dekat bawah maknanya dalam tempoh setahun berapa dia punya purata penggunaan tenaga dia. Ni kat sini And then dia ada penjimatan tenaga berbanding dengan peralatan berlabel dengan 2 bintang. Okey, so dia dalam bentuk peratus. So kalau kau perasan dekat bawah tu dia akan kata produk ini menggunakan 51.55% kurang tenaga daripada produk biasa. So maknanya nampaklah dekat situ kenapa dia punya penjimatan dia tinggi, sebab dia 5 bintang. Okay, and then dia ada ujian piawai yang digunakan. Okay, so dia macam kalau ada label ni, maka selamatlah kita punya peralatan elektrik. Okay, cikgu nampak Alicia masuk, tapi Alicia ada left sebab cikgu rasa capaian internet tempat Alicia kot problem. Okay, so kalau kamu nak beli peralatan elektrik, sebaik-baiknya kamu belilah 3 bintang ke atas. Okay, 3 bintang ke atas. Sometimes barang yang peralatan dia label cekap tenaga dia tu 5 bintang memang agak mahal. Okay, agak mahal tetapi dia punya jangka masa panjang dia good lah. Biasa kalau barang peralatan elektrik memang macam tu lah kan. Okay, alright. Seterusnya kita nak tengok pula bahagian penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. So kalau kita tengok gambar foto 6.17 ni adalah sebuah meter elektrik bagi sistem pendawaian 3 fasa. Okay, so meter elektrik ni dia berfungsi, apa tujuan meter elektrik yang ada dekat rumah kamu tu? Dia berfungsi untuk mengukur tenaga elektrik yang telah digunakan. So biasanya bacaan pada meter elektrik tu kita ambil, bukanlah kita yang ambil, petugas TNB yang akan ambil pada penghujung bulan. Tapi sekarang dah tak ada sebab disebabkan oleh pandemik COVID So dia buat anggaran sahaja. Sekarang dia buat anggaran. Tetapi anggaran berdasarkan penggunaan kita dahulu. Okey, so bacaan daripada meter elektrik ini, bacaan pada meter elektrik ini yang menentukan kos penggunaan tenaga elektrik dekat rumah kita. Alright. Okey, so kat sini dia tanya, berapakah bacaan meter elektrik dalam gambar foto 6.17? Boleh nampak tak dekat situ berapa bacaan elektrik dia? Kat sini kan? So bacaan elektrik itu berapa tu kelas? Cuba tulis sikit kat ruangan komen, cikgu nak tengok. Cuba tulis tengok dekat ruangan komen. Berapa bacaan tenaga elektrik dia tu? Bacaan tenaga pula, maaf bacaan, yelah bacaan tenaga elektrik. Ada sesiapa boleh tulis jawapan dekat ruangan komen? Kosong-kosong pun sekali cikgu. Tak perlu. Biasa kosong-kosong kat depan kita boleh abaikan.
Okey, 14.92 kilowatt per hour. kWh. Unit tu tengok betul-betul. Alright, bagus. So maknanya semua orang boleh kalau kamu boleh menulis dekat ruangan komen ni, maknanya kamu boleh baca lah apa nama meter elektrik tersebut. So kalau kat rumah kamu tu meter elektrik mudah dilihat, mudah dicapai, so kamu boleh tengok berapa penggunaan tenaga elektrik kamu sekarang. Kalau nak tengok untuk bulan semasa, kita tolaklah bacaan semasa tolak dengan bacaan bulan yang terdahulu. Okey. So kita lihat dekat sini ada beberapa elemen. Okey, Khair ada raise hand. Khair ada nak tanya soalan ke? Saya tertekan. Oh, tertekan. Stres ke Khair? Tak, bukan. Okey, tak stres Alhamdulillah, cikgu risau betul lah korang stres. Jangan stres tau. Tertekan tak apa, jangan stres. Okey, so kita lihat dekat sini ada beberapa item ataupun perkara yang kamu perlu tahu, iaitu kuasa elektrik. Okey, apakah itu kuasa elektrik? Okey, cikgu nak minta Halimatus Sania tolong baca untuk kuasa elektrik boleh? Kuasa elektrik P ialah kadar tenaga elektrik E yang digunakan oleh suatu alat elektrik. Unit SI bagi kuasa ialah watt W. Kuasa 1 watt W bererti 1 joule. J. Tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. Kuasa elektrik dapat dirumuskan seperti yang berikut. Kuasa elektrik PW sama dengan tenaga elektrik yang digunakan EJ, masa yang diambil T saat. Okay, thank you Halimatus Sania. Alright. Okay, jadi apa dia kuasa elektrik ni? Kuasa elektrik ataupun simbol dia kita panggil P. P tu untuk power. Bahasa Inggeris lah kan? Okay, P tu untuk power. So, kuasa elektrik ni dia adalah kadar tenaga elektrik yang digunakan oleh suatu elektrik. Jadi, kalau dia sebut perkataan kadar, okay, kadar, kita mesti per unit masa. Okey, mesti per unit masa. Okey, sebab tu dalam formula ni, kan, dia ada bahagi dengan masa yang diambil iaitu T, simbol masa tu T adalah time dalam unit S. S tu saat. Okey, S itu adalah saat. Alright, so cikgu tengok balik, dia punya unit bagi kuasa, okey, unit SI. SI ni yang kita guna satu dunia lah, international Okey, so dia punya unit adalah watt. Watt Okey, unit dia adalah watt, iaitu W besar. So W besar tu kita panggil dia watt. 15 watt, 20 watt, macam tu. So 1 watt, okey, 1 watt ini dia bersamaan dengan 1 joule tenaga elektrik yang digunakan dalam masa 1 saat. Okey, jadi kalau kita nak kira berapa watt bagi sesuatu peralatan elektrik itu, kita kena ambil tenaga elektrik yang digunakan iaitu E. E itu adalah energi dalam unit joule. Kita bahagikan dengan masa yang diambil. Okey. Dan masa tu kita kena tukar dalam unit saat. So itu adalah kuasa elektrik. Sekarang cikgu nak tengok pula arus elektrik. Siapa boleh tolong bacakan untuk arus elektrik? Arus elektrik I ditaktifkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik Q melalui satu konduktor. Unit SI bagi arus elektrik ialah ampere A dan cas elektrik ialah coulomb C. Arus elektrik dapat dirumuskan seperti yang berikut. Arus elektrik I sama dengan cas elektrik Q bahagi masa yang diambil saat. Okey, thank you Hana. Okey, so kalau kita tengok arus elektrik pula, dia adalah kadar pengaliran
cas elektrik. Yang mana simbol cas elektrik tu adalah Q. Okey, di dalam sesuatu konduktor. Konduktor tu adalah alat yang boleh mengalirkan arus elektrik. So unit SI bagi arus elektrik tadi kawan kita baca dia adalah A. A besar. Apa A tu? A tu adalah ampere. Okey. So kenapa dia huruf besar? Sebab dia nama orang sebenarnya ampere ni. Sebab tu dah dia huruf besar. Okay, dan cas elektrik unit dia adalah unit bagi cas elektrik tu tadi adalah C, iaitu kolom. C kolom. Alright, so arus elektrik ni kita boleh kira menggunakan formula cas elektrik kita bahagi dengan masa. Biasalah kalau kadar mesti bahagi dengan masa. Okey, sekarang kita nak lihat voltan. Apakah voltan? Siapa boleh bacakan? Daniel Voltan. boleh baca tak? Okey, dah ada yang baca. Siapa tu? Raiha. Okey, Raiha. Voltan V ditarifkan sebagai tenaga elektrik E yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik Q melalui suatu konduktor. Unit SI bagi voltan ialah volt. Voltan dapat dirumuskan seperti yang berikut. Okey, okey, voltan sama dengan tenaga elektrik yang digunakan bagi cas elektrik. okey, thank you Raiha. Okey, jadi kalau kita tengok voltan ni pula dia adalah tenaga elektrik yang diguna untuk menggerakkan satu unit cas elektrik. Okey. Jadi unit SI bagi voltan adalah volt. Jadi perkara formula macam mana kita nak kira voltan, sekiranya kita tahu tenaga elektrik yang diberikan dengan cas elektrik, kita bahagikan tenaga elektrik tadi dengan cas elektrik. Okey, nanti kamu akan lihat contoh soalan lah macam mana untuk pengiraan ini. Okey, so sedikit info sains dekat sini yang perlu kamu, cikgu nak kongsikan dengan kamu. Jadi kalau kita tengok gambar foto 6.18 ni ada 2 biji mentol yang mana lazimnya kita guna dekat rumah. Okey, so mentol 40 watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 40 joule per saat. Manakala mentol 60 watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 60 joule per saat. Jadi nilai mentol dengan kuasa yang lebih rendah dia adalah lebih jimat tenaga. Jadi betul lah tindakan ayah Raiha tadi, apabila nak beli peralatan elektrik dia melihat nilai kuasa pada peralatan elektrik tersebut. Okey, so now kita nak tengok macam mana kita nak kira jumlah arus melalui peralatan elektrik. Okey, macam mana kita nak kira jumlah arus yang melalui peralatan elektrik. Okey, dengan menghubung kaitkan kuasa. Jadi kamu dah belajar kan iaitu kuasa, voltan dan arus elektrik. Jumlah arus elektrik yang melalui peralatan elektrik ni kita boleh tentukan. So contoh penyelesaian dan juga contoh soalan dan penyelesaian kita boleh tengok dekat contoh yang cikgu tunjuk ni. Okey. So aktiviti 6.10 tu kamu boleh buatlah dekat rumah kamu. Alright. Okay, so cuba kita tengok contoh soalan. Dia kata, gambar foto 6.19 ni ada satu jak elektrik yang mana kuasa dia adalah 2200 watt. Nilai voltan dia adalah 240 volt. Okey. Jadi dia suruh kita hitungkan arus elektrik yang mengalir melalui jak ini. So macam mana kita nak selesaikan? Okey. So macam mana kita nak selesaikan penyelesaian? Okey. So kita nak cari nilai apa ni? Kita nak cari nilai arus. Apa maklumat yang kita ada? Kita ada maklumat untuk kuasa dan kita ada nilai untuk voltan. Okey, kuasa berapa? Kuasa dia adalah 2.2 kilowatt. Manakala voltan dia adalah 240 volt.
Okey, jadi formula yang kita akan guna untuk bahagian ini adalah P sama dengan VI. Okey, kita gabungkan formula ni mana dapat? Formula ni kita gabung daripada kuasa, arus elektrik dan voltan. Okey, jadi kalau ada soalan ketiga-tiga ini, kita boleh guna formula ini. P sama dengan VI. Okey, formula ini sebenarnya kamu dah belajar semasa kamu belajar tajuk elektrik tingkatan 2 ke? Kalau tak salah cikgu, ke tingkatan 1? Form 2. Form 2. Okey, so maknanya kamu dah biasa nampak pun formula ini, rumus ini. So, di mana P tu adalah kuasa, V tu adalah voltan dan arus tu adalah I. Jadi kalau kita nak kira, kita kena tukar jadikan perkara yang kita nak cari tu sebagai perkara rumus. So kita tukar, kita bawa I ke sebelah kanan. Jadi I sama dengan V per P. Okey, I sama dengan cikgu tersalah. Kita bawa V datang belah sini kan. Sorry. So P per V lah. V duduk bawah. Okey, jadi P tu adalah kuasa. So kuasa dia adalah 2.2 kilowatt. Kita bahagikan dengan voltan dia adalah 240 volt. Okey, so bila kita bahagi, berapa kita dapat? Cuba bahagi berapa dapat? Okey, kelas berapa dapat? Tengah kira ke tu? Tak ada yang dapat ke? Tulis dekat ruangan komen. Tak ada juga. Okey, Saiful. Berapa dapat Saiful? .17. Okey, thank you Hana. 9.17. Sebelum tu kamu kena tukar. Dekat sini adalah kilowatt. Okey, kilowatt. Jadi kamu kena tukar darab dengan 1000. Tukarkan dia menjadi dalam unit watt. So akan jadi 2.2 darab 1000 dia akan dapat 2200 watt. Bahagi dengan 240 volt. So kamu akan dapat last answer 9.17. 9.17A. Saiful bunyi berterabur. Alah, kesiannya kamu. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan share rakaman tu. InsyaAllah line rumah cikgu okey. Cikgu akan share rakaman. So, kamu boleh tengoklah sikit-sikit kat bahagian mana yang bunyi berterabur tu Okey, don't worry. Okey, so inilah nilai arus. Okey, nanti cikgu akan bagi quiz supaya kamu boleh buat latihan pengukuhan ini lagi Okey. So kita dah tahu nilai arus elektrik, kuasa. So sekarang kita nak tengok macam mana kita nak kira kos penggunaan tenaga elektrik. Okay, kita nak kira kos penggunaan tenaga elektrik. So biasanya unit yang lazim digunakan untuk tenaga elektrik adalah kilowatt per jam. Kalau kamu lihat dekat meter tadi pun, dia punya unit kWh. Apa beza? H itu. H tu adalah hour. So, samalah jam. Di sini benda yang sama. Cuba kWh dalam bahasa Inggeris, kWj dalam bahasa Melayu. Okey. So, sama je macam gambar foto 6.17 tadi, iaitu dekat muka surat 197 tadi tu Alright. So, kilowatt jam ini adalah tenaga elektrik yang digunakan pada kadar 1 kilowatt atau 1000 watt dalam masa 1 jam. Okey, so 1 kilowatt jam ni biasanya kita rujuk sebagai 1 unit. Lepas ni kita akan guna istilah unit. Okey, so tenaga elektrik kita boleh kira dengan menggunakan formula kuasa dengan syarat kuasa itu mesti dalam unit kilowatt dan juga masa itu mesti dalam unit jam. Okey, jom kita tengok
contoh soalan. Okey, cikgu buat ke sini. Okey, contoh soalan dia kata sebuah cerek elektrik 2 kilowatt mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. So dia suruh kita hitung kos penggunaan tenaga elektrik untuk hitung kos penggunaan tenaga elektrik untuk didihkan air itu jika kadar bagi setiap unit adalah 21 sen. Maknanya satu unit, maksud dia satu unit penggunaan tenaga elektrik tu adalah RM 0.21 sen. Okey? Okey. So sekarang macam mana kita nak selesaikan? Jom kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Okey. So first kali kita kena cari apa? First kali kita kena cari tenaga elektrik yang digunakan lah. Berapa tenaga elektrik yang kita guna untuk didihkan air sebanyak 10 minit tu? So tenaga elektrik yang digunakan. Okey, tenaga elektrik yang digunakan mesti dalam unit apa kelas? Mesti dalam unit apa? Kilowatt. Kilowatt jam. kWj. So dia bersamaan dengan kuasa dan kuasa itu mesti unit kilowatt. Darab dengan masa. Masa tu pula mesti unit jam. Okey, sekarang kuasa tak ada masalah, dia dah bagi dalam unit kilowatt. Okey, iaitu 2 kan? Okey, 2 kilowatt. Darab, cikgu tulislah unit siap-siap, takut kamu confuse. Tapi dalam exam kalau tak nak tulis pun tak apa unit tu. Okey, dan masa. Macam mana ni? Masa dia bagi 10 minit. Macam mana kita nak tukar kepada jam? Bahagi dengan 60. Ya, betul Khair. Kita bahagi dengan 60. Jadi 10 bahagi dengan 60 sebab 1 jam ada 60 minit. Okey. Kemudian kita kira. So bila kita kira kita dapat berapa ni? 2 darab 10/6. Cuba kira kejap boleh? Congak pun tak apa. Nak tekan kalkulator pun boleh. Berapa kamu dapat? 1/3. Okey, 1/3. Unit dia adalah kWj. W tu huruf besar tau. Okey, W tu mesti huruf besar, J huruf kecil, K huruf kecil. Okey. Sekarang kita dah dapat tenaga elektrik yang digunakan. Barulah kita boleh kira kos penggunaan tenaga elektrik untuk didihkan air yang 10 minit tadi tu. So, kos, ini soalan yang tak nak jawab lah. Kos penggunaan elektrik bagi, panjang now nak tulis. Cikgu tak nak tulis lah, kamu boleh faham lah kan. So, kos penggunaan tenaga elektrik, 1 unit darab dengan berapa kadar dia. So, ini bersamaan dengan 1/3 unit. Okey, jadi kalau 1 unit 21 sen, okey, kalau 1 unit 21 sen, jadi 1/3 unit, kamu darablah dengan 21 sen. Berapa harga dia last kali kamu dapat? 7 sen. Ya, so 7 sen. Sebab tu pentingnya kamu kena tahu kuasa bagi sesuatu peralatan elektrik. Lagi rendah kuasa, lagi jimat tenaga elektrik kamu. Okey? Sebab apa? Sebab kuasa itu mempengaruhi berapa tenaga elektrik yang digunakan dan berapa kos bayaran yang kamu kena bayar untuk tenaga elektrik. Untuk tenaga elektrik bagi sesuatu peralatan elektrik tersebut. Lagi satu, masa pun pentinglah juga. Kalau kamu guna lama, lagi banyaklah tenaga elektrik kamu kan. Lagi banyaklah kos tenaga elektrik yang kamu kena bayar. Macam sekarang ni kan musim PDPR, musim work from home. Jadi cikgu rasa semua bil elektrik dekat rumah kediaman ni meningkat. Betul tak? Betul. Okay. Macam rumah saya pun first month tu tak seronok sangat duduk rumah gambarnya. Anak-anak cikgu ni kan, dia buka semua aircon dekat bilik-bilik dia, dah sampai bil RM500 lebih. So nampak tak dekat situ? Sama cikgu. Sama kan. Semua mengada-ngada nak belajar dalam bilik masing-masing.
dah belajar buka aircon, buka lampu, buka kipas. So sekarang nak jimat macam mana? Semua duduk satu tempat, buka satu aircon, duduk dekat situ belajar. So jimatlah dekat situ. Kita kurang penggunaan tenaga elektrik. Lagi satu, nak mengurangkan masa macam mana? So kalau barang peralatan elektrik tu tak digunakan, kita make sure kita off lah tenaga switch dia. Okay, macam kipas. Kalau tak nak guna, kita off lah, janganlah on lagi. Sebab masa kipas tu berpusing, itu adalah tenaga elektrik yang kita guna. So berapa tenaga elektrik yang kita guna, berapa banyak tu lah kita kena bayar. So kalau kita jimat tenaga, kita bukan sahaja boleh menjimatkan kos penggunaan kita, menjimatkan duit, kita juga boleh menjimatkan mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil kita tu. Okay, so dia ada relation dekat situ. Okay, so dalam kita nak menjimatkan penggunaan tenaga elektrik, kita sekarang dalam teknologi hijau, antara salah satu aplikasi teknologi hijau adalah bangunan hijau. Okay, so selain daripada kita nak jimat lah penggunaan tenaga elektrik kat rumah kan, kalau dekat rumah kita boleh kontrol. So Suruhanjaya Tenaga ni dia telah menyediakan satu perkhidmatan seperti ECOS untuk kegunaan perindustrian dan perniagaan, yang mana dia menggunakan konsep penjimatan penggunaan tenaga. Okey, apa maksud tenaga bangunan hijau ni? Tengok gambar ni, bangunan hijau ni macam semua warna hijau lah pula. Adakah bangunan hijau ni maksud dia ada tumbuhan hijau sahaja? Kamu rasa dia ada bangunan hijau ni dia sebab ada tumbuhan hijau je ke? Ke ada benda lain juga? Apa pendapat kamu? Zulfakar. Zul ada tak Zul? Diam je semua. Siapa yang faham dengan bangunan hijau ni? Adakah bangunan hijau ni dia ada tumbuhan hijau je, ada pokok-pokok je penuh ni dekat gambar ni? Ke ada elemen lain? Siapa boleh huraikan? Ada teknologi mesra alam. Yes, ada teknologi mesra alam yang kita panggil teknologi hijau. So, contoh dia mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Dia menggunakan, dia maksimumkan pencahayaan semula jadi. So, contohnya dia akan guna macam dinding berkaca tau. Kalau kamu tengok kat sini, ni biasa bangunan-bangunan ni dia menggunakan dinding tu dia pasang kaca. So instead of dinding konkrit dengan kaca, so kalau dinding berkaca ni, cermin tu, dia boleh menggunakan pencahayaan semula jadi daripada tenaga matahari. Okay, lagi satu dia buat dia punya bangunan tu mesti ada sistem pengudaraan yang baik lah, so that dia boleh kurangkan penggunaan alat penghawa dingin dan juga kipas. Okay, and then biasanya dia akan pasang panel solar. Okey, dia pasang dengan panel solar ataupun panel suria, di mana panel suria tu dia boleh menggantikan sumber tenaga konvensional, iaitu sumber tenaga yang tak boleh diperbaharui lah, macam bahan api fosil tu kan. So dia boleh generate tenaga elektrik daripada panel suria tadi. Okey, so itulah yang dimaksudkan dengan bangunan hijau. So cikgu percaya masa kamu tingkatan 2, kamu dah buat kan tentang rumah kediaman hijau, betul tak? Buat tak bangunan rumah kediaman hijau? Tapi mungkin batch kamu ni tak sempat kot sebab PKP kan tahun lepas, betul tak? Tak sempat. Tak sempat. So tahun ni pun kalau berkesempatan nanti kita cuba. Okey, sebab untuk tingkatan 3 ni pun ada lagi satu aktiviti pembelajaran berasaskan projek, di mana kamu boleh buat satu inovasi atau reka cipta sebuah bangunan hijau menggunakan konsep penjimatan penggunaan tenaga. Tapi jangan risau, bukan hari ni kita akan buat.
Selepas kamu PS2 nanti kita cuba jalankan projek ini. Cikgu akan cuba bantu kamu lah macam mana kamu nak buat. Alright, so sebelum kita dismiss our class, okay, sebenarnya cikgu ada dua benda nak bagi latihan. Yang pertama latihan pengukuhan dan yang kedua adalah latihan pentaksiran PBD. Okey, tapi cikgu rasa kita skip dahulu yang ini. Yang ini kita skip dahulu. After exam baru kamu buat After exam baru kamu buat. Bila dah siap PS2 nanti minggu depan cikgu akan assign kamu punya tugasan ini. Sebab ini dia mesti melalui GC, penilaian PBD. Okey, so kamu abaikan dahulu yang latihan pentaksiran PBD. So cikgu cuma nak minta kamu jawab kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Tapi ini kita tak sempat nak buat secara live. Jadi kita buat sebagai tugasan ataupun homework. So kamu jawab by your own time. So kalau ada masa lagi ni dalam beberapa minit boleh buat. Cikgu share link ini dekat ruangan. Kamu nak dalam ruangan chat Google Meet ataupun ruangan WhatsApp kelas kita. Which one is better? WhatsApp lah. WhatsApp Okay, so cikgu hantar dekat WhatsApp. Oh, Saiful ada PM cikgu internet tak okay. It's okay Saiful, don't worry. Cikgu faham kekangan-kekangan. Kamu sometimes dekat rumah cikgu pun macam tu. Anak cikgu punya Google Meet pun terkeluar-keluar. So tak apa, cikgu-cikgu ni dia faham. Nampak usaha kamu. Okay. So, cikgu ada share kejap ya. Latihan pengukuhan hari ini. Cikgu akan share dekat ruangan kita punya kelas lah. Group WhatsApp kelas kita Latihan, sekejap cikgu tengah tarik. Okey. Dapat tak dekat grup WhatsApp? Dapat. Dapat. Ada Okey. So ada sesiapa nak tanya soalan tak? Sebelum cikgu dismiss kita punya kelas hari ni. Tak ada. Tak ada. Okey. So kalau tak ada, orang lain pun sama ke? Tak ada. Cikgu nak round table untuk sambil-sambil cikgu recheck kehadiran. Okey, Aliana ada soalan nak tanya? Diana? Okey, Diana? Tak ada. Kalau diam tu cikgu anggap tak ada lah Harunisa, Halimatus Sania, Haikal, Saifullah, Zul. Cikgu nak recheck je kehadiran. Ashraf. And then Elisha, okay, Elisha dah. Hazwani, Dayana, and then Huda. Okay, Natasha, Khair, Raiha, Rania dan Hana. Memang tak ada Okay, so kalau tak ada, sampai sini saja kelas kita. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Okay, kelas untuk